Okay, operation. Okay, ada 4 operation yang penting dalam set. Okay, ada 4. Yang pertama adalah intersect. Dalam bahasa Melayu, orang suka panggil tindan betul saya, tindanan. Ataupun persilangan, betul. Intersect, persilangan. Dalam saya punya bahasa dulu tindanan. Zaman awak mungkin dipanggil intersect atau persilangan. Okey, persilangan bermaksud kalau A silang dengan B, elemen dia adalah A dan B yang sama. Element of A and B yang sama. Okey. Intersect element of A and B bermaksud antara A dengan B yang mana sama tu adalah yang kita ambil kira. Okey, yang kedua adalah bentuk terbalik U ataupun union lah. Union ni kesatuan. Kalau kesatuan pula adalah semua elemen A dan elemen B digabungkan. Itu namanya kita panggil union. Pun awak tahu. Okey, dua yang terakhir ni dia lebih level up sikit. Okey, yang tanda dari atas kiri ke bawah ini dipanggil different ataupun beza. Okey, bermaksud semua elemen of A without B. Bermaksud semua unsur dalam A tapi tak nak ada kaitan dengan B. Different ni adalah semua elemen A tanpa elemen B. Bermaksud kalau A different B ataupun A minus, ada juga buku tulis A minus B. Jadi bermaksud semua elemen A tanpa elemen B. Nanti saya beritahu apa maksud itu. Okay, yang terakhir adalah complement. Complement ni adalah macam yang berbeza. Okey, A ataupun dalam bahasa Melayu adalah pelengkap. Ada simbol buku menggunakan tanda koma, ada buku menggunakan tanda C. Jadi dua-dua ni pun sama. Dua-dua ni pun adalah sama. Jangan terkejut kalau tiba-tiba jumpa sekejap koma, sekejap C. Tapi dua-dua ni adalah melambangkan komplement. Bermaksud set yang bukan A tapi dalam semesta. Ingat, set yang bukan A tapi dalam semesta. Dalam semesta tu, kalau set A tu adalah 1 sampai 5, maksud yang lain daripada 1 sampai 5 dalam semesta dikira sebagai complement of A. Okay, kita tengok contoh. Okay, contoh kita kat sini. Kita ada X 136, Y 1234, Z 12345 dan W 256. Okay, kita ada 4 set dan set semesta dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daripada 1 sampai 6. Ada tak yang terkeluar? Okay, tak ada. Semua termasuk dalam set semesta. Okay, tengok satu contoh. Okay. X kesatuan Y. Jadi bermaksud X adalah 136. Kesatuan untuk Y adalah 1, 2, 3, 4. Jadi bila kita unionkan dia, kita gabungkan dia, kita akan tuliskan dua-dua set punya unsur. 1, 3, 6 dengan 1, 2, 3, 4. Tetapi kalau ada ulangan, contoh yang ada ulangan kat sini adalah 1. Belah X pun ada, belah Y pun ada, kita cuma perlu tulis 1 sahaja. Sekali je tulis. Melambangkan dua-dua tu. 3, 1, 6, 1, semua 1. Jadi bermaksud kalau union antara X dengan Y adalah 1, 2, 3, 4 dengan 6 lah. Okay. Persilangan pula. W silang dengan Y. Jadi W kita 2, 5, 6 dan N silang dengan Y kita adalah 1, 2, 3, 4. Jadi persilangan macam saya katakan tadi adalah apa? Dia nak ambil kira elemen ataupun unsur yang sama antara yang disilangkan tu. Jadi W dengan Y disilangkan, kalau kita perhatikan 5 tak sama, 6 tak sama, 1 tak sama, 3 tak sama, 4 tak sama. Yang ada sama antara dua ni adalah 2 sahaja. Jadi jawapannya adalah 2 sahajalah. Okey. Boleh sekat ni antara dua ni? Semua masih ingat lagi? Jangan terbalik Biasanya dalam exam suka buat terbalik. Maksudnya awak tahu. Cuma keliru yang mana satu adalah yang union, yang mana satu adalah yang silang. Nak hafal dia mudah je. Kalau yang U adalah union, kalau yang terbalik ni adalah lawan dia iaitu silang. Okey. Kalau U adalah union, kalau yang terbalik adalah yang bersilang. Okey. Contoh untuk minus dengan pelengkap pula. Okey, untuk minus dulu. Okey, Y yang kita tahu adalah 1, 2, 3, 4. X pula unsur dia adalah 1, 3, 6. Jadi kalau Y
Y minus X ataupun Y different X adalah unsur Y, kita tak nak ada unsur daripada X. Apa unsur X? 1, 3 dengan 6. Jadi dalam unsur Y ni mesti buang 1, 3, 6. 1 buang, 2 tak ada kaitan, 3 kita buang, 4 tak ada kaitan, 6 tak efek. Jadi 1 dengan 3 kita terpaksa buang daripada Y lah sebab kita tak nak ada kaitan dengan X. Jadi yang tinggal apa? 2 dengan 4. Jadi itu jawapan dia. Yang different ni. Okay, untuk komplement pula ataupun pelengkap adalah semua, kalau ikutkan dia adalah minus jugalah. Pelengkap, set semesta minus dengan Z. Jadi set semesta kita adalah 1, 2 sampai 6. Z adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tak nak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi Z pelengkap adalah yang tinggal 6 sahaja. Okay, boleh faham yang dua ni? Ada nak tanya? Ada? Boleh. Boleh faham lagi. Okay, Venn diagram and counting. Okay, Venn diagram used to represent finite element of set, sometimes overlapping each other. No formal rule to construct VD. VD ni Venn diagram lah. Biasanya untuk Venn diagram ni, kita gambarkan kepada set tu dalam satu bentuk gambar rajah. Okay, set punya elemen kita gambarkan dalam bentuk gambar rajah. Tapi untuk topik kita ni, kita dah advancekan sikit, kita akan gunakan juga di samping kita lukis untuk gambarkan Venn diagram, kita juga akan kira dia, counting, menggunakan untuk pengiraan. Kita tengok contoh. Okay, in a class of 70 students, 42 like sundae cone, 34 like fruit smoothie and 10 like both. How many students like neither? Apa maksud dia? Maksudnya sekarang ni ada 70 budak, 42 memang suka makan aiskrim sundae cone, 34 lagi suka smoothie, fruit smoothie dan 10 orang suka kedua-duanya. Daripada sini, pernyataan ni logik tak? Nampak macam logik tak? Nampak macam logik. Sebab apa? Sebab kalau kita fikir 42 dengan 34, dia dari 76 kan? 42 dengan 34 adalah 76. Dah macam terlebih pula. Tapi sebenarnya ada yang overlapping. Ada yang overlapping di mana ada 10 orang yang antara dua ni minat dua-dua. Overlapping lah. Bukannya 42 suka ni sahaja, 34 suka ini sahaja. Tapi dalam 42 dengan 34 ni ada 10 orang suka kedua-duanya. Okay, tengok. Soalan nak tanya apa? How many student like neither? Ada beberapa budak pula tak suka pun salah satu. Sunday tak suka, semua tak suka. Okay, tengok jawapan dia. Okay. U kita, universal kita 70 student lah. Biasanya Venn diagram kita lukiskan bentuk kotak. Dan dalam ni kita lukiskan set dalam bentuk bulatan. Paling mudah bulatan lah. Tapi awak nak lukiskan segitiga ke, bentuk bintang ke, terserah. Tapi paling normal adalah bentuk bulatan. Okay, A adalah student yang suka sundae cone. Berapa orang? 42. Jadi yang bulatan ini melambangkan 42 orang. A. Okay, tapi sebab ada dua bahagian, sebab dia ada overlapping, kita kira kemudian dulu. Untuk B pula, student who like fruit smoothie. Jadi bahagian B ni ada 34 orang. Dan ada satu lagi bahagian tadi dia bagi tahu adalah bahagian yang overlapping, iaitu suka kedua-duanya. Yang suka kedua-duanya ni, yang di tengah-tengah ni ada berapa tadi? 10 orang. Jadi bermaksud yang dekat sini adalah confirm 10 orang. Jadi kalau dekat sini 10 orang, berapakah bahagian sini? Bahagian sini adalah 32. Datang daripada mana? Datang daripada 42 lah. Total untuk A adalah 42. Oleh kerana 10 bahagian sini jadi 32. Yang itu menunjukkan A kita ada 42 orang. Untuk bahagian P pula, bahagian B, total ada 34. Oleh kerana yang overlapping 10 orang, yang tak overlap adalah 24. Yang melambangkan 24 ni sahaja yang memang suka fruit smoothie. Yang 10 orang lagi adalah suka fruit smoothie dan juga sundae cone kat tengah ni. Dan soalan tanya apa? Soalan tanya adalah budak yang tak suka salah satu atau kedua-duanya. Jadi dia mesti berada di mana? Di luar bulatan tetapi masih lagi di dalam kotak. Okay, jadi kerana budak ada 70, tolak dengan 32 yang ruangan
bulan ni termasuk dengan bulan yang tengah dan juga bulan yang sebelah kanan. Kita tolakkan tiga-tiga, tinggallah 4 orang. Jadi bermaksud ada 4 budak yang tak suka sandikon dengan tak suka smoothie. Ini adalah contoh macam mana awak nak jawab berdasarkan soalan dan tu ubah soalan menjadi Venn diagram. Okay, untuk Anil soalan? Tak ada? Ada.